Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Bertemu kembali dalam Semasa 4. Penganjuran Borneo Arts Festival BAF 2022 di Labuan berjaya menarik penyertaan kira-kira 2,000 peserta selepas 2 tahun acara tersebut tidak dianjurkan berikutan pandemik COVID-19. Lebih menarik, ia juga menyaksikan lebih 10,000 pengunjung dari dalam dan luar Labuan sekaligus membantu meningkatkan ekonomi penduduknya. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata, kejayaan penganjuran BAF 2022 atas kerjasama pemimpin dan agensi kerajaan. Ia harus diteruskan bagi menstabilkan ekonomi pulau bebas cukai itu di samping memacu perancangan pembangunan masa depan. Supaya mereka membawa balik satu berita baik dan cantik untuk Perbadanan Labuan. Dan inilah antara agenda penting bagi pemimpin kita untuk jadikan Labuan sebagai sebuah pusat pelancongan daripada luar dan daripada dalam negara. Beliau berucap merasmikan Malam Apresiasi Borneo Art Festival 2022 di Dewan Konvensyen Ujana Kewangan. Turut disampaikan hadiah pertandingan bagi acara Tarian Kreatif Borneo dan pertandingan Tarian Tingkah Geru. Bajet 2023 perlu merangkumi pemacu perubahan strategi ke arah pembangunan negara yang inklusif dan mampan. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berpandangan untuk tujuan itu, tumpuan perlu terarah kepada pembentukan modal insan yang berteraskan pembangunan akhlak, sosial dan hak asasi manusia. Hal ini bermaksud bagaimana pembangunan yang sebenarnya adalah apabila penyatuan pelbagai rakyat, terutamanya di negara kita yang mempunyai kepelbagaian bangsa dan agama. Selain itu, ketidakkesamaan dan berasaskan gender di era ini seharusnya dihapuskan. Semua pihak mempunyai hak sama rata dalam apa jua sektor. Berikutan lelaki dan perempuan kini sudah saling setanding. Agenda pembangunan hijau juga perlu diberi penekanan bagi memastikan perancangan pembangunan negara mengambil kira kelestarian alam sekitar. Turut ditekankan agar kerajaan mengambil langkah berhati-hati dalam setiap keputusan yang melibatkan kepentingan ekonomi dan sosial negara. Ini termasuk dalam urusan perdagangan antarabangsa yang melibatkan pelabur asing. Sekurang-kurangnya 2 orang dilaporkan hilang dan 3 lagi cedera apabila 2 lubang jerlus gergasi muncul di ibu negara Guatemala. 3 yang cedera itu terjatuh ke dalam lubang jerlus sedalam 15 meter bersama kenderaan mereka. Mereka diselamatkan oleh pasukan kecemasan beberapa jam kemudian. Pasukan penyelamat dan anggota tentera Guatemala memasuki lubang jerlus itu bagi mencari 2 lagi yang hilang. Lubang jerlus itu muncul di sebuah jalan di Bandar Villanueva, kira-kira 20 km di selatan Guatemala. Agensi Bantuan Bencana Kebangsaan Guatemala, CONRAD, melakukan siasatan di kawasan sekitar lubang jerlus itu bagi menilai risiko kepada penduduk. Lubang jerlus sering berlaku di Guatemala dan muncul tanpa sebarang amaran. Selepas Sukan Malaysia SUKMA ke-20 melabuhkan tirai kemarin, Persekutuan Tinju Malaysia PTM mula merancang persiapan ke Sukan SEA Kemboja tahun hadapan. Antaranya memanggil pemenang pingat emas dan perak SUKMA 2022 menjalani pemilihan untuk diserap ke pasukan kebangsaan. Presiden PTM Datuk Muhammad Irwan Zulkifli berkata, dalam tamasya kali ini, beliau dapat menyaksikan prestasi memberangsangkan atlet-atlet muda itu. Selepas ni kita ada Piala Presiden dan kita ada Piala Malaysia, kita ada Pesta Penang. So ada 3 kejohanan lagi yang besar yang kita buat sebab ini adalah untuk persiapan kita untuk menghadapi Sukan SEA yang tahun depan dan seterusnya kita akan pergi hantar atlet-atlet kita di kejohanan-kejohanan luar.
Sedara, sekian Semasa 4. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.